Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Tujuan kita buat kenyataan media pada tengah hari ini adalah untuk membangkitkan semula isu yang telah dibincangkan hangat tadi di dalam Dewan Utama Dewan Rakyat, di mana pada tengah hari tadi speaker yang mempengerusikan peringkat jawatankuasa, perbahasan peringkat jawatankuasa, Yang Berhormat Datuk Pahat Datuk Rashid Hasnon telah memberi maklum balas terhadap aduan yang saya sampaikan kepada Yang di-Pertua Dewan Datuk Azhar Harun dan juga kepada Setiausaha Dewan Rakyat kemarin. Kemarin sebagaimana kita tahu ada undian di peringkat jawatankuasa bagi bagi Jabatan Perdana Menteri dan juga Kementerian Kewangan, yang mana dalam kedua-dua peringkat pengundian satu undian belah bagi telah diminta oleh wakil-wakil rakyat daripada pihak pembangkang. Dari segi konteksnya saya ingin maklumkan dulu bahawa undian belah bagi ini sangat penting, kerana kita tahu dalam sesi yang sedang berjalan sekarang persoalan legitimasi kerajaan sentiasa dipersoalkanlah, dan semalam apabila undian belah bagi dibuat dan kata block voting ataupun undian mengikut blok telah dilakukan, kita dapati keputusan yang diumumkan di Dewan berbeza dengan jumlah head count yang kita buat terhadap kehadiran ahli-ahli parlimen di pihak kerajaan. Dan atas faktor itu saya kemukakan persoalan kepada speaker, dan respon segera beliau dalam mesej saya ialah beliau akan merujuk kepada SUDR, dan SUDR memberi makluman kepada saya bahawa beliau akan menyemak semula. Dan pada tengah hari tadi jelas daripada kenyataan yang pengurusi Mesyuarat Jawatankuasa Datuk Rashid Hasnon mengakui bahawa dalam satu blok undian iaitu yang telah diambil oleh Yang Berhormat Dasri Gelogo telah mencatat undian yang salah yang mana beliau sendiri mengaku tadi di dalam Dewan bahawa sebenarnya Padang Rengas tidak berada di dalam Dewan semasa proses pengundian, tetapi beliau mencatatkan bahawa Padang Rengas bersetuju dengan peruntukan di bawah butiran Kementerian Kewangan, sedangkan Padang Rengas tidak memberi persetujuan mulut sebagaimana yang dikendaki oleh peraturan mesyuarat dalam perkara 47.1 dan juga kurungan 2. Jadi bagi kami yang bangun sebentar tadi, ini jelas satu pelanggaran, bukan saja pelanggaran hak ahli parlimen, tetapi ia mencemarkan kesucian Dewan sebagai tempat membuat keputusan tertinggi negara. Dan dalam usaha untuk menutup kesilapan ini tadi, kita tengok Setiausaha Dewan Rakyat telah mengemukakan satu nota kepada Datuk Rashid, yang mana Datuk Rashid bacakan bahawa sebelum ini pun pernah berlaku kes yang sebegini, iaitu YB Kapar pernah mengaku bahawa beliau tersilap dalam menanda sokongan dalam undian sebelum ini. Saya kurang ingat bila yang berlaku, tetapi saya bangkit tadi untuk menegaskan kepada speaker, ia menunjukkan bahawa sebenarnya tidak pernah ada satu pendekatan untuk membetulkan situasi tersebut, yang mana pendedahan beliau tentang kejadian yang pernah berlaku yang dibawa oleh YB Kapal itu sebenarnya hanya mendedahkan lagi kelemahan dan juga kepincangan dalam proses undi belah bagi yang berlaku di Dewan Rakyat. Dan kita menuntut satu penjelasan tuntas daripada speaker secara khususnya tentang bagaimanakah proses ini akan dibetulkan, kerana ia sudah tentulah akan menyebabkan segala perkara yang berlaku di Dewan ini semakin tidak dipercayai, bukan saja oleh ahli parlimen tetapi juga oleh rakyat secara keseluruhannya. Kerana dalam perbincangan tentang belanjawan secara khususnya, kita membincangkan tentang perbelanjaan yang jumlahnya cukup besar, yang mana sudah tentulah ia memerlukan kepertanggungjawaban daripada kerajaan. Dan kita agak kesal kerana hari ini keputusan yang diambil tadi ialah untuk cuba deflect ataupun cuba menafikan permintaan ahli-ahli parlimen untuk mendapatkan jawapan segera dengan berlindung di sebalik kata prosedur, dengan mana Datuk Rashid telah meminta ahli-ahli parlimen mengemukakan surat dalam perkara mengikut peraturan 43 untuk mengemukakan surat kepada speaker bagi minta penjelasan, sedangkan beliau sudah tahu kata fakta kes yang telah dibentangkan dan tidak ada tindakan, tidak ada permohonan maaf pun daripada Yang Berhormat Dasri Gelogo walaupun telah mengaku bahawa beliau tersilap. Dan jelas kata sebagai ahli parlimen yang
yang berpengalaman. Datuk Seri Selangor ni bukan kali pertama berada di Dewan. Tindakan bagi yang dilakukan oleh beliau bagi kami adalah satu tindakan yang deliberate lah, disengajakan, kerana semalam kita tahu kita ada ahli-ahli parlimen oleh kerana anjakan masa atau membolehkan ada ahli-ahli parlimen yang datang cukup lewat untuk memberikan undi kepada untuk menyokong keterbutiran belanjawan bagi Kementerian Kewangan kemarin. Dan kita pun tidak tahu sama ada undian di peringkat jawatankuasa bagi JPM pun mempunyai kepincangan yang sama. Jadi itulah sebagai permulaan, sekiranya ada soalan boleh dibangkitkan. Kalau ada tambahan. Sekejap Okey, Peraturan Mesyuarat 47.1 dan 47.2 memberi garis panduan yang jelas bagaimana belah bahagian ini harus dilakukan. Basically, penghitung yang telah dilantik oleh speaker perlu bertanya, physically tanya, setuju atau tidak atau berkecuali. Dan hanya selepas ahli parlimen menjawab, baru boleh penghitung meletakkan jawapan berkecuali, terima, setuju atau tolak. Jadi apa yang Tasik Gelugur buat, jelas dia melanggar peraturan mesyuarat dan melanggar mencabuli hak dan kebebasan ahli parlimen Padang Rengas, di mana itu hak dia untuk setuju, untuk tolak atau untuk berkecuali. Apabila dia tidak ada berada dalam Dewan, dia akan dicatat sebagai tidak hadir. Jadi dalam ruling yang diberikan oleh speaker, seharusnya speaker jelas bahawa Tasik Gelugur telah melanggar peraturan mesyuarat dan mengambil tindakan. Akan tetapi speaker tidak mahu mengambil tindakan, malah menggunakan alasan KAPA pada tahun 2017 yang juga tersilap. Pada hari ini, di mana keabsahan Kerajaan Perikatan Nasional itu sedang dipetikai dan setiap undi itu harus dikira. Bagaimana kita tahu ataupun boleh yakin bahawa penghitung yang lain dalam blok yang lain tidak buat perkara yang sama, ya, dalam Perikatan Nasional. Jadi every vote tu amat penting bagi mereka. Jadi dengan ini saya juga ingin mencadangkan bahawa dalam belah bagi yang akan datang, kita tidak lihat bahawa speaker boleh memberi satu ruling ataupun satu SOP ataupun mengikut peraturan mesyuarat dengan baik. Kita mungkin mencadangkan daripada kami mengikut menghitung sebelah PN supaya memastikan, ya, ada pacar pula dalam Dewan. Ya, kalau tidak, mungkin penghitung belah Perikatan Nasional akan buat perkara yang sama. Jadi ini satu perkara besar. Dia bukan perkara kecil, sebab undi belah bahagian mesti ada dalam peraturan mesyuarat, jelas dia punya peraturan harus diikuti, dan speaker of all person patutnya lebih arif dalam perkara ini. Okay. Saya ingin cuma sedikit saya nak tambah untuk konteks, ya, kita ni dalam parlimen, ramai di luar mungkin tidak faham sistem di dalam parlimen, tetapi saya cuba relate dengan pilihan raya, ya. Pilihan raya, apa yang berlaku dalam Dewan ini adalah berlakunya pengundi hantu, ya. Ada pengundi hantu di mana mereka tidak ada dalam Dewan tetapi undi dikira, dan kita ada masalah adalah polling agent, ya, atau counting. Polling agent itu dia telah iaitu PAR, dia telah mencatat, ya, pengundi itu hadir dalam Dewan, dan kita tak ada counting agent. Masalahnya adalah tak ada counting agent daripada sebelah yang akan cuba check and balance terhadap apa yang berlaku. Jadi saya ingin menyarankan supaya Dewan membuat sedikit perubahan dari segi prosedur, kerana kita tahu bahawa speaker itu dulu adalah Commissioner SPR, ya, SPR Chief. Jadi dia perlu buat sesuatu untuk memastikan integriti Dewan itu dipelihara. Sistem pilihan raya dalam Dewan itu perlu dipelihara, maka harus adalah pacar, ya, polling agent and counting agent. Counting agent mungkin perlu daripada sebelah sama-sama duduk bersama untuk tengok counting proses tersebut. Jadi saya harap perubahan itu akan berlaku. Terima kasih. Ada nak cakap? Cuma sedikit saja. Saya merupakan salah seorang penghitung undi bagi blok pembangkang.
saya nak tekankan, tidak perlu seseorang itu jadi pakar matematik untuk bezakan jumlah undi yang patut dicatatkan. Kerana tak ramai pun, ya. Ada 5, ada 10. Tapi boleh lihat dengan mata dan boleh dihitung di situ juga. Persoalannya bagaimana seseorang itu boleh terlepas pandang figura politik seperti Datuk Seri Nazri Aziz, bukan saja dalam mencatatkan kehadirannya, tetapi pada masa yang sama secara general terus kata, walaupun tak nampak je ni, terus kata dia bersetuju. Dan kata kali terakhir nampak adalah di dalam kantin. Mana logik akalnya? Kamu tidak perlu jadi seorang pakar matematik untuk tahu perkara ini. Dan yang kedua, kalau kesalahan ini telah pun berlaku, bukan saja kita nak tanya bagaimana akan diperbaiki, tetapi bagaimana kita nak dapat kepastian bahawa undian-undian yang lain juga bukan dicatatkan dengan begini saja. Mungkin ada ahli parlimen yang hadir di sebelah sana ingin menolak. Kehadiran mereka saja tidak mencukupi untuk dijadikan tanda sokongan kepada kerajaan. Sebab itu saya berharap bahawa perkara ini dapat dibetulkan, dan kalau perlu bawa semula, undian semula perlu dilakukan. Kerana ini bukan kesilapan kecil, ini kesilapan besar, dan legitimasi parlimen itu akan dipertikaikan jika tidak ada tindakan drastik yang diambil dan kesilapan ini dibiarkan dengan begitu saja, dengan tidak ada rasa bersalah langsung, kerana walaupun telah pun dibuktikan salah, ahli parlimen tersebut tidak memohon maaf. Ini perkara salah dan perlu diperbetulkan secepat mungkin. Terima kasih. Jadi apa yang kita dengar tadi adalah pengira daripada Bersatu telah mengira undi UMNO sebagai ya, walaupun ahli parlimen tersebut tidak ada pada masa itu. Okey. Jadi kita mempertikaikan pengundian seterusnya yang akan berlaku selepas ini, dan kita telah meminta pemasyuran daripada Tuan Yang di-Pertua tadi, namun kita tak dapat apa-apa jawapan. Jadi kita nak speaker masuk dan betulkan ataupun bagi jaminan langkah-langkah yang telah diambil untuk pastikan ini tidak berulang sebelum pengundian untuk kementerian yang ketiga akan berlaku nanti. Boleh ya? Okey. Dan semalam kita lihat salah seorang menteri, dia memang dia berjalan. Dia asyik berjalan, dia tak ada dekat tempat dia. Okey? Dia pergi jalan semua tempat. Okey. Saya tak nak. Okey? Itu saja ya. Thank you. Terima kasih. Okay. Alright. Okay. Terima kasih. Ada soalan? Ada Tak ada. soalan. Ada soalan? Ada soalan. Ya, ya. Bagaimana YB serta YB Badan Dinas tak ada tarangan? Sebenarnya kita kalau dalam keadilan kita ada man-to-man marking. So we got a report. Cuma ialah saya yang memanjangkan lah. Sebenarnya yang mark Padang Rengas ni MP lain, tapi dia maklumkan dalam ni, jadi saya yang panjangkan. Okey, dah teruskan. Ya. Okay. Okay. Jadi